Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita jumpa untuk siaran malam hari Jumaat hari ini 12 hari bulan Mac 2021. Berhati-hati tuan-tuan kerana cuaca pada minggu ini dijangka tidak menentu, hujan panas. Satu dalam aspek kesihatan bagi mereka yang bergerak di luar rumah, terutamanya cuaca hujan panas akan mendedahkan anda kepada demam. Yang kedua, bagi mereka yang menerima hujan dan panas juga berhati-hati kerana ini juga adalah musim denggi membiak. Jadi walaupun kita bimbang di tengah-tengah COVID-19, berarti ini adalah peralihan monsun yang sekali lagi akan mendedahkan kita kepada demam denggi. Saya ucapkan ribuan terima kasih pada mereka yang bersama garasi semalam membantu kami berpesta dengan jeans 16 dan 18 ounce. Syukur Alhamdulillah, semalam set yang terjual dan juga semua seluar sold out. Saya ucapkan terima kasih. Bagi mereka yang mencari t-shirt, masih lagi boleh lock nanti. Kita masih ada lagi stok t-shirt Al-Aqsa hitam dan putih kombonya. Tapi bagi mereka yang bertanya tentang jeans, setakat ini 100 yang lock, boleh dikatakan semua adalah genuine. So, adalah mustahil untuk kita kata ada yang akan di-up semula. Di dalam tempoh 24 jam ni, semua yang dihubungi adalah nombor yang sah, semua telah memberi komitmen, sebahagian besar telah membuat transaction. So, agak tipis untuk kita up semula apa yang kita panggil sebagai versi Joy, tak ada. Tapi kita telah berkomunikasi untuk membolehkan helaian yang terpantas yang kita naikkan seperti yang saya jadualkan dalam status tu, iaitu pada minggu pertama bulan April, dan kita sedang mengusahakan untuk minggu ketiga bulan April supaya saudara dapat edisi Hari Raya dimasukkan kemudian. Berarti ada 200 helai lagi edisi Al-Aqsa yang akan naik dalam 100 helai bushpan 18 ounce, 100 helai 5 pocket 18 ounce, manakala untuk edisi double R yang dipanggil Ramadan Raya yang akan dipasarkan pada awal bulan puasa, 200 helai, saudara insya-Allah akan mendapat sejumlah dalam jumlah yang tak banyak, sejumlahnya adalah kain 21 ounce. Saya masih lagi mengekalkan slim tapered sebagai model untuk keluaran yang akan datang ni, tanpa memindahkannya. Cuma dan masih mengekalkan slim tapered samurai, tidak ke slim tapered pure blue jean yang lebih ekstrim di bahagian kakinya. Saya fikir kata sebahagian belum bersedia untuk memasuki slim tapered yang ekstrim seperti pure blue jean. Jadi kita mengekalkan slim tapered mengikut samurai. Tuan-tuan, kocek yang akan keluar, design dia saya akan release nanti supaya saya dapat lihat edisi kocek yang baru. Begitu juga edisi pie yang baru, edisi tag yang baru. Terima kasihlah kepada mereka yang semalam memberikan kami semangat untuk memaklumkan bahawa adalah, walaupun tak besar, saya dengan rendah hati itu adalah permintaan bagi jeans jenama garasi. Yang beruntung adalah orang yang mengumpulkan jeans 16 Aussie semalam, sebab jeans tu tak akan dikeluarkan lagi kerana kami nekat untuk pergi kepada 18, 21 dan kaki Shibu. Kaki Shibu tu saja kami sedang uruskan sama ada dia akan kembali kepada 16 ounce ataupun dia akan berada pada taraf yang mana menjadi aspirasi garasi, iaitu 18 ounce. Itu yang saya boleh share dengan saudara. Saya sentiasa share saja perkembangan untuk saudara sentiasa tahu, kerana akhirnya saudaralah pembeli. Walaupun ramai orang beritahu saya kata sembunyikan rahsia perniagaan anda, tapi saya boleh bagi tahu kata kita berlumba secara sihat. Berarti hidup dalam ketakutan dengan pesaing adalah sesuatu masalah fobia ataupun paranoia yang tak perlu. Saya ucapkan terima kasih juga kepada mereka yang semalam menonton. Kita mencapai 1,001K waktu sesi jualan dan sesi sharing. Saya buat sharing yang terakhir petang tadi, tapi videonya terpaksa saya delete, tapi sharingnya saudara tonton di YouTube mengenai sikit pegang dan banyaknya kisah wanita-wanita cantik Palestin yang saya temui ketika berada dalam perang Arab Lubnan 12 hari bulan Julai hingga 14 hari bulan Ogos tahun 2006. Malam ni saya akan sentuh beberapa perkara. Hari ini ada banyak berita yang tidak menggembirakan kita, terutama ordinan berita palsu yang dikuatkuasakan hari ini.
Berarti kerana di bawah perintah darurat tidak perlu ada sidang parlimen, berarti apa-apa undang-undang yang selagi ada di bawah akta sedia ada, kerajaan dapat meminda ordinan ataupun perintah di mana seksyen-seksyen di bawah perlembagaan dapat dipinda tanpa perlu dibawa ke parlimen. Jadi ramai orang masih lagi tercari-cari apakah yang akan dikuatkuasakan bagi ordinan berita palsu ni. Kerana terutama bagi selain daripada anda semua yang menjadi individu, dia juga akan membingungkan juga wartawan, sama ada apabila wartawan menyiarkan kenyataan daripada mereka ataupun daripada orang-orang politik yang kemungkinan kenyataan tersebut adalah tertakluk kepada apa yang disebut sebagai ordinan berita palsu. Ia akan menjadi satu kesalahan di mana wartawan juga akan ditangkap. Saya fikir kata kita sudah mundur banyak langkah ke belakang dengan pelaksanaan ordinan ni. Kerana satu adalah dia dispekulasikan sebagai untuk saya sendiri melihat sebagai perception cara kerajaan untuk menutup mulut, cara kerajaan melemahkan masyarakat ini daripada berkomunikasi idea-idea yang kritikal, cara kerajaan cuba menjadikan semua orang berada di bawah telunjuk keamanan tetapi sebenarnya adalah berada di bawah telunjuk ingin terus berkuasa tanpa menerima kritikan. Walaupun ordinan ini dikaitkan dengan dua perkara penting, iaitu penyebaran maklumat palsu mengenai COVID-19 dan juga mengenai kerajaan mengenai pembubaran kerajaan yang dikatakan kerajaan tidak cukup majoriti ni, dia tentulah meresahkan semua pihak. Kerana dia akan mengembalikan tradisi kita kepada tradisi demokrasi lama ataupun demokrasi purba, apabila kebebasan untuk menyatakan pandangan dihadkan oleh undang-undang yang kerajaan gunakan sebagai alasan untuk kepentingan mereka. Jadi kita tengok sehari dua hari ni, saya rasa ini adalah satu perkara yang paling buruk dalam sejarah saya menjadi wartawan. Apabila ordinan ini digunakan, satu, kita bersetuju kalau dia digunakan untuk COVID-19, tapi saya jelaskan setelah COVID berjalan selama setahun, rakyat telah mempunyai pertimbangan untuk membezakan mana berita benar dan mana berita palsu. Dan suka saya katakan apabila Kementerian Komunikasi menerima bajet yang besar, adalah menjadi tanggungjawab mereka untuk menyebarkan maklumat mengenai COVID-19. Tidak banyak fitnah berlaku terhadap COVID-19 sebenarnya, tetapi apa yang saya dapat pengalaman daripada saya stream, tidak ada fitnah, tetapi ada kegagalan kerajaan sendiri untuk membuat penjelasan kepada rakyat. Kerana kita mempunyai Menteri Komunikasi yang lemah, kita mempunyai Menteri Kesihatan yang lemah, kita mempunyai Kabinet yang sebenarnya tidak berfungsi, menjadikan rakyat tidak mendapat maklumat yang jelas. Kalaulah Perdana Menteri seorang yang bijak dan faham apa yang dirasakan oleh nadi dan denyut rakyat di peringkat bawahan, dia mesti faham bahawa rakyat bercakap hal yang bercelaru tentang COVID-19 adalah kerana kabinetnya tidak berfungsi. Kerana semua ahli kabinet lebih sibuk untuk menguruskan hal politik masing-masing dan menyebabkan hal mengenai COVID-19 diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan, Tan Sri Dr. Noor Hisham. Jadi adalah satu tindakan yang saya gambarkan bahawa Perdana Menteri gagal menjaga kabinetnya untuk menjadi cerdik, tetapi cuba menyalahkan orang awam apabila orang awam berkomunikasi dengan fakta yang salah mengenai COVID-19. Kerana sesungguhnya sumber fakta yang kita ada mengenai COVID-19 adalah sumber fakta yang sangat terhad. Di hari yang menyedihkan dan hari yang akan menyusahkan bagi ramai wartawan, terutama wartawan yang berada dalam media yang tidak sehala dengan kerajaan. Berarti kerajaan cuba mengawal media-media yang tidak sehala dengan kerajaan. Dan ini akan menjadikan kerja media-media yang dicucuk hidung oleh kerajaan bekerja lebih mudah, kerana mereka tak perlu berlumba cerita, kerana semua orang akan memetik sumber yang sama saja. Ini akan menguntungkan media kerajaan yang kerjanya hanya mengutip statement menteri dan kemudian menyiarkannya. Daripada dulu saya sebut mereka ni adalah pengutip kerajaan je. Dia pergi pengutip kenyataan. Dia kutip kenyataan, dia siar, dia kutip kenyataan, dia siar. Manakala berita-berita yang neutral ataupun yang berhaluan tidak perlu kerajaan memberi sumber kepada kita kerana kita membaca analisis yang lebih kritikal. Kita mendapat fakta yang lebih besar. Walaupun dia dianggap kadang-kadang sebagai fitnah kepada kerajaan, tetapi pada rakyat dia adalah sumber pandangan baru untuk kita mempertimbangkan setelah membaca berita-berita yang terlalu kerajaan sifatnya di bawah media-media yang dikuasai oleh orang-orang yang kukunya dikawal oleh kerajaan. Jadi saya rasa ini adalah bukan berita yang baik untuk dunia kewartawanan, terutama kepada akhbar-akhbar dan media-media
yang menguruskan berita bukan pro kerajaan, bagi syarikat-syarikat media yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang ada kepentingan untuk mendapat projek daripada kerajaan. Kerana saudara harus tahu sekarang, perniagaan media adalah perniagaan alatan saja. Walaupun syarikat-syarikat pemilik media ini mengalami kerugian, tetapi mereka menggunakan media untuk menyokong kerajaan bagi meraih projek, bagi projek-projek yang lain. Perniagaan media hari ini adalah perniagaan yang kita anggap sebagai menjilat punggung kerajaan, kerana walaupun media itu rugi, hasil daripada menjilat punggung kerajaan, mereka akan diberi projek-projek lain yang lebih besar, yang lebih menguntungkan. Itu menjadikan semua orang terjun untuk memiliki media. Semua orang yang memiliki wang ingin menjadikan perniagaan mereka lebih besar, mereka haruslah mempunyai media, kerana media akan menjadikan mereka dilihat sebagai akses, penjilat, pembodek, ataupun yang kita sebut sebagai kasar kalau saya guna tu, sebagai susahlah saya nak sebut, tak sesuai perkataan tu ketika hari ni akta mengenai ordinan fitnah ni telah dikuatkuasakan. Tapi saya tak fikir kata orang gembira, terutama bagi mereka yang telah terasuh untuk menggerakkan masyarakat negara ini setakah ke depan, terutama dalam mendapatkan maklumat yang lebih kritikal dan maklumat yang lebih terbuka dan maklumat yang lebih tidak sehala. Tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah digambarkan rakyat negara ini menyebarkan banyak maklumat yang salah tentang COVID-19, saya tak pasti macam mana polis akan mengklasifikasinya sebagai fitnah. Sekiranya saudara menyebarkan sesuatu yang berada dalam pengetahuan saudara dan saudara pun tak dapat sumber untuk sahkan, berarti saudara akan mengambil langkah tidak akan membincangkannya, kerana saudara bimbang undang-undang ini akan meletakkan sesuatu yang saudara cuba kongsikan sebagai berniat untuk fitnah. Untuk pengetahuan saudara, undang-undang ni agak tidak demokratik, kerana polis tidak memerlukan surat daripada pejabat perlindungan negara untuk menahan anda, di mana tangkapan boleh buat secara terus kerana dia letakkan di bawah ordinan. Ini menjadikan rumah anda boleh diketuk pada bila-bila masa. Saya streaming ni pada bila masa tengah live boleh digari kiranya saya dilihat bertentangan dengan ordinan ini atau melanggar ordinan ini. Jadi saya fikir seorang onkan kipas. Saya fikir ordinan ini adalah sesuatu yang sebenarnya merencatkan kebolehupayaan berfikir rakyat Malaysia, kebolehupayaan kita menjadi bangsa yang bersetuju dan tidak bersetuju, kecuali kita semua terpaksa seolah-olah hidup dengan menjadi pemaklumat lembu yang dicucuk hidung. Jadi kepada Tan Sri Mahyudin, kepada YB Saifuddin Abdullah, anda telah menjadikan negara ini berlangkah-langkah di belakang, dan kepada pihak polis, tanggungjawab ini diberikan kepada anda dan harapnya pihak polis, terutama Tan Sri Hamid Bador, tidak menjadi badut kepada kerajaan dengan membuat tangkapan-tangkapan yang tidak perlu. Dengan mudahnya dengan mengatakan dengan alasan orang ini menyebarkan fitnah mengenai COVID-19, saya rasa akan kurang tangkapan tu. Tangkapan akan lebih banyak dibuat kepada mereka yang tidak pro kepada kerajaan, tetapi akan ditangkap dengan mengatakan bahawa pernyataan-pernyataan mereka dianggap melanggar ordinan ini kerana dia menimbulkan fitnah kepada kerajaan sedia ada. Jadi saya kata untuk menyedari betapa cerdiknya bangsa ini, ada sesuatu yang memalukan pada tahun 2021, tuan-tuan, setelah kita melalui banyak perubahan dan setelah kita melalui banyak kematangan, kita diasuh untuk berpatah balik ke belakang, seolah-olah kita berada di bawah sebuah kerajaan komunis Cina, tuan-tuan. Yang saya gambarkan sekarang ni dengan ordinan ni. Kepada rakan-rakan wartawan, terutama mereka yang berada di platform yang sentiasa mengkritik dan menyampaikan terung keras pada kerajaan, saya hanya boleh memberikan kata solidariti saja untuk anda meneruskan tugas anda, tetapi berhati-hati kerana anda mungkin dimangsakan secara kejam oleh ordinan ini. Saya bersimpati dan melahirkan rasa empati saya kepada saudara semua, kerana saya tahu semua saudara tidak menentang kerajaan kerana saudara adalah pemegang bendera politik parti. Kebanyakan saudara menjalankan tugas sebagai seorang wartawan saja kerana di belakang saudara adalah rakyat, dan di hadapan saudara adalah kerajaan. Tetapi anda selalu disifatkan sebagai orang suruhan broker apabila anda melahirkan pandangan anti kerajaan. Dan pada masa yang sama pula, saudara akan dianggap sebagai seorang yang baik apabila saudara membodek kerajaan. Inilah yang sedang terjadi pada negara kita, dan ordinan ni telah pun berkuat kuasa hari ini. Dia satu malapetaka, tuan-tuan, untuk kita menyebut ini adalah sebuah bangsa yang cerdik, kerana undang-undang ni dilaksanakan seolah-olah
rakyat negara ini adalah pemfitnah dalam isu COVID-19, dan semua rakyat yang hari ini cuba menegur tentang kedudukan kerajaan dianggap sebagai orang yang cuba mencetuskan kekacauan dan huru-hara. Saya tak nampak, saya boleh nampak secara sama permainan politik tentang ordinan ini adalah sepenuhnya untuk kepentingan kerajaan sekarang bertahan tanpa menghormati, tanpa langsung mengambil langkah untuk menghormati pandangan setuju untuk tidak bersetuju. Itu je. Selebihnya saya fikir saya pun kena baca banyak tentang ordinan ni, tuan-tuan. Supaya besok saya tak kosong stream ni, saudara cari saya kat mana pula. Susah dia adalah kerana akta ini kelihatan sangat zalim, kerana writ saman ataupun tangkapan hanya boleh dibuat langsung oleh pihak polis tanpa perlu menunggu sebarang arahan daripada AG. Berarti orang yang hari ini mengkritik kerajaan dengan tidak menggembirakan kerajaan boleh digambarkan sebagai penjenayah. Saya bersetuju untuk menghalang fitnah, tetapi kritikan tidak semestinya fitnah. Kritikan dengan fakta yang salah tidak semestinya fitnah. Kerana apabila anda mengkritik, anda menjelaskan kepada kerajaan. Tanggungjawab kerajaan bukanlah melaksanakan ordinan ini sebenarnya, tetapi melaksanakan dan mendapatkan menteri yang cekap untuk menjawab pihak kerajaan. Apabila anda mempunyai menteri yang tidak cekap, apabila kerajaan memilih banyak menteri selenga berada dalam kabinet, kerajaan tidak boleh menyalah dan meletakkan semua beban ketidakpintaran kabinet dengan meminta rakyat juga menjadi tidak pintar. Apabila kita mempunyai barisan kabinet yang tidak rajin bekerja dan tidak rajin berkomunikasi, rakyat tidak boleh memaksa rakyat untuk menjadi malas dengan tidak bercakap apa-apa atau alasan bercakap sesuatu akan menimbulkan fitnah. Saya benar-benar tak gembira dengan ordinan ini. Saya anggap inilah puncak prestasi terburuk kerajaan pimpinan Tan Sri Mahyudin Yassin apabila mengambil alih kerajaan. Dan ini adalah langkah yang paling menghina dan mencela kita sebagai rakyat, yang sebenarnya harus diberi ruang untuk mengemukakan pandangan. Itu saja yang saya akan sebut kepada rakan-rakan wartawan terutamanya yang memang hari ini akan menerima kejutan yang besar kerana ordinan ini dilaksanakan berbeza daripada 26 tahun saya menjadi wartawan, di mana tak ada orang akan digari daripada rumahnya semata-mata kerana dituduh cuba memporak-porandakan kerajaan yang sedia ada. Untuk hari ini saya update saudara kes COVID-19. Ada banyak benda di balik kes COVID-19 ni, tuan-tuan. Terutama adalah kes baru masih lagi kekal pada 1575. Berarti kita masih lagi tak dapat menurunkan angka di bawah julat 1000 ataupun kita panggil 3 angka. Kerana daripada 1200 kita naik 1500, hari ini kekal 1500. Manakala angka pulih masih lagi kekal berturut-turut dalam rally yang panjang, di mana mereka yang pulih kekal lebih tinggi daripada mereka yang disahkan positif. Itu kita ada 2042 angka pulih. Kematian 3 orang. Bagaimanapun jumlah kes aktif dijangka boleh menurun di bawah paras 17,000 pada besok saya jangka, sebab hari ini dah 17,074. Tuan-tuan dan perempuan, sasaran Mac patutnya kita telah pun mencapai tahap sustainable untuk berada di bawah paras 1000. Kalau kita nak mengejar RO0 2 angka ataupun 0.4 atau 0.2 menjelang bulan Mei, tapi saya nampak kata rentaknya tidak begitu. Tapi kita harap ada sesuatu keajaiban yang akan berlaku pada bulan minggu-minggu yang berbaki pada bulan Mac dan sepanjang bulan April bagi membolehkan Mei negara akan berada pada paras 2 angka. Untuk makluman saudara juga bahawa Malaysia telah mencapai angka suntikan 250,000 orang sehingga semalam dalam tempoh daripada 24 bulan Februari hingga hari ini. Kita berada lebih kurang dalam tak sampai sebulan. Berarti purata yang saya kira tu sekitar 10,000 suntikan sehari. Saya jangka rentak suntikan tidak akan terjejas banyak mengikut jadual yang telah disediakan. Cuma berita buruknya adalah krisis AstraZeneca. Kalau semalam saya bercakap mengenai AstraZeneca di Korea yang dinafikan bahawa kematian 5 orang yang disuntik itu berpunca daripada AstraZeneca, tetapi hari ini ke semua negara Eropah, bukan semua, 5 negara Eropah mengharamkan AstraZeneca. Antaranya adalah Luxembourg, Finland dan juga Austria, yang mengharamkan penggunaan AstraZeneca kerana suntikannya menimbulkan berbuli darah beku di dalam tubuh. Walaupun AstraZeneca menafikannya, tiada lagi laporan klinikal yang sah dikeluarkan mengenai vaksin ini. Tetapi sekurang-kurangnya berita buruk mengenai ini telah pun tersebar, di mana beberapa negara termasuk Jepun telah mengeluarkan arahan untuk menahan penggunaan AstraZeneca. Untuk mengetahui saudara, AstraZeneca juga adalah
satu daripada 3 pembekal yang telah pun kerajaan gazetkan sebagai akan digunakan. Berarti sekiranya rekod AstraZeneca selepas ini disahkan sebagai berbahaya untuk digunakan kerana menimbulkan kesan sampingan berbuli darah beku di dalam tubuh dan akhirnya boleh menyebabkan kematian, kita akan mengalami ritma gangguan dalam memenuhi suntikan, jadual suntikan, kecuali sekiranya kerajaan dapat memutuskan baki 2 lagi syarikat yang sedang kita berurusan, iaitu Sputnik V daripada Rusia dan juga syarikat Moderna AS daripada Amerika Syarikat. Kerana jadual yang kita ada sekarang membabitkan AstraZeneca sebagai satu daripada 3 syarikat yang telah pun diluluskan penggunaannya, selain daripada Pfizer, AstraZeneca, dan kita ada satu lagi iaitu Sinovac daripada China. Jadi ini antara berita yang akan kita ikuti perkembangannya hari ke hari, kerana baru 2 hari berita perkembangan ni. Apabila Korea mengumumkan mereka menghalang, memberhentikan secara serta-merta suntikan AstraZeneca di Korea berikutan kematian 5 orang yang disuntik, walaupun AstraZeneca menafikan dia berkaitan dengan vaksinnya. Tetapi langkah yang diambil oleh kerajaan 5 negara di Eropah memberi gambaran ada sesuatu yang tak kena dengan vaksin ni. Dan kita tunggu laporan sehari 2 hari lagi, kerana kerajaan Malaysia belum lagi menyatakan pendirian mengenai apakah kita akan mengkaji semula vaksin ini. Kita tunggu YB Khairy besok mungkin terpaksa menjawab, kerana YB Khairy tak boleh berdiam diri, kerana AstraZeneca adalah vaksin yang akan memasuki jadual suntikan pada bila-bila masa selepas jadual Pfizer. Kita dah baca tu Denmark punya laporan tadi tu. Denmark mengesahkan bahawa wujudnya apa yang dipanggil sebagai blood clot, ataupun kita panggil lebih mudah kita panggil berbuli darah, di mana wujudnya darah beku di dalam sistem pembuluh darah yang boleh menyebabkan kematian. Yang lain tu saya fikir kata kluster Jalan Laksmana di 6 negeri. Ini memberikan juga satu isyarat kepada kita, tuan-tuan yang begitu gairah untuk meminta had sempadan dibuka. Semua orang sekarang ni menganggap bahawa PKP dan PKPB ni, semua orang mengharapkan supaya sempadan negeri, setertas negeri segera dibuka. Tapi saya harap kluster Jalan Laksmana menjadi rujukan kepada kita. Kluster Jalan Laksmana adalah kluster kerja sebenarnya, tetapi sekurang-kurangnya kita ambil juga iktibar apabila merentas sempadan. Walaupun ini orang yang bekerja, bukan orang awam, tuan-tuan, orang-orang yang sepatutnya boleh dipantau untuk disaring sebelum merentas sempadan pun boleh terlepas dan mencetuskan kluster apabila mereka berkumpul untuk mengadakan kursus. Mereka datang daripada 6 negeri. Apabila mereka pulang, mereka menjadi orang yang membawa wabak ke 6 negeri. Mereka merentas sempadan dengan mendapat kelulusan daripada kerajaan dan pihak berkuasa atau tugas rasmi menyertai kursus. Tetapi akhirnya kelulusan ini juga akan menjadi bencana. Berarti kelulusan juga bukan cara untuk mengawal selagi mereka yang nak merentas sempadan tidak melakukan ujian swab. Jadi timbul lagi persoalan, sekiranya kita membuka sempadan selepas berakhir COVID-19, apakah kluster Jalan Laksmana akan menjadi satu ancaman apabila lebih banyak kluster-kluster lain bergerak apabila rentas sempadan dibenarkan, terutama di negeri-negeri yang menjadi zon merah, terutama Kuala Lumpur, Selangor, Pulau Pinang dan juga Johor. Jadi ini benda yang kita akan fikirkan, terutama pada mereka yang selama ini mendesak kerajaan untuk segera membuka sempadan. Industri penerbangan juga hari ini memaklumkan pada kerajaan mereka hanya boleh bertahan hingga hujung bulan April saja. Kata Tan Sri Tony Fernandez, mereka telah membuat pembuangan pekerja 10% pada bulan Jun tahun lalu, dan mereka melakukannya sekali pembuangan pekerja 250 orang 2 bulan yang lalu. Tetapi sekiranya ekonomi pelancongan domestik tidak dibuka pada bulan April ini, berarti Air Asia akan terpaksa melaksanakan lagi pembuangan pekerja kerana tidak mampu menanggung kerugian apabila pekerjanya ada tetapi sistem penerbangan tidak berfungsi. Ini juga akan memberikan lagi timbang tara yang memerlukan timbang tara yang cekap dan berkesan. Sama ada kita nak melepaskan orang merentas sempadan bagi tujuan menghidupkan aktiviti pelancongan, tetapi kita bimbang wujudnya kluster Jalan Laksmana, atau kita nak takut pada kluster Jalan Laksmana dan melumpuhkan ekonomi negara dengan menyebabkan lebih ramai orang kehilangan kerja, terutama mereka yang berada dalam perkhidmatan pelancongan. Apabila sektor pelancongan lumpuh sama sekali, mereka yang bekerja dalam sektor bas ekspres, terutama pemilik-pemilik syarikat bas ekspres yang telah pun menghantar surat kepada Yang di-Pertuan Agong mengatakan mereka kini diancam muflis kerana tidak mampu membayar pinjaman bank kerana bas ekspres tidak boleh bergerak merentas negeri. Begitu juga pengusaha-pengusaha lori
yang selama ini mendapat perniagaan yang besar untuk merentas negeri, tapi tak boleh merentas negeri kecuali dengan perniagaan-perniagaan yang mendapat kelulusan khusus daripada MITI. Itu saja yang saya boleh bincang dengan saudara. Dengan topik hangat adalah mengenai ordinan berita palsu ni, yang sangat mengecewakan kita, menjadikan kita berada sebagai negara yang agak terkebelakang dari segi layanan kerajaan kepada tahap dan juga kebolehupayaan rakyat Malaysia berfikir. Nampak sekali undang-undang ni menggambarkan seolah-olah rakyat tak pandai untuk membezakan mana yang benar, mana yang salah. Yang saya fikir undang-undang ni dilaksanakan dengan jalan yang mudah, bukan untuk kepentingan kerajaan rakyat, tetapi untuk kepentingan sebuah kerajaan yang takut dan sebuah kerajaan yang tidak mempunyai barisan kabinet yang cekap untuk menjelaskan kepada rakyat mengenai isu-isu berkaitan dengan kerajaan. Jadi cara mudah apabila anda mempunyai kabinet yang lemah, anda terpaksa menggunakan undang-undang. Apabila anda tidak boleh menggunakan menteri kabinet untuk berfungsi, anda terpaksa mengarahkan polis untuk menggari sesiapa saja yang anda fikir mengeluarkan kenyataan yang tidak menggembirakan kerajaan yang ada. Itu komen saya hari ini. Kita dah melalui hampir 27 minit sesi sharing ni. Air. Saya dah jawab kalimah Allah tu. Panjang lebar dah saya jawab. Saya rasa 2 hari lepas. So, saya tak akan ulang lagi, tuan-tuan. Saya macam ni, saya tak boleh tiap-tiap malam menjawab daripada soalan yang sama daripada orang yang berbeza. Saya dah jawab panjang lebar dah tentang kalimah Allah tu. Panjang lebar. Saya rasa 2 hari lepas saya dah jawab. Saya tak akan jawab dah. Saya tak larat, tuan-tuan. Datang 10 orang yang berbeza bertanya soalan yang sama. Jenuh saya nak menjawab tu. Okey, ada soalan yang lain tak? Okey. Baca saja. Saya dah ada saya punya. Tapi saudara boleh baca je. Nampak gaya Tuan Guru Datuk Seri Hadi Awam pun seperti okey saja dengan perkara ni. Saya pun terkejut membaca kenyataan beliau. Satu yang di luar dugaan apabila Datuk Seri Abdul Hadi Awang cuba menjadikan kenyataan yang mesra kepada golongan bukan Islam dengan seolah-olah membolehkan penggunaan kata Allah dipergunakan oleh mana-mana agama asalkan tidak untuk tujuan menghina. Jadi saya pun rasa tak faham sama ada saya salah baca ataupun Datuk Seri Hadi tersalah fikir tu, bahawa sensitiviti umat Islam bukanlah soal menghina kata Allah, tetapi menggunakan kata Allah di dalam Bible yang akan diedarkan oleh orang Kristian di tanah Melayu adalah sesuatu yang bertentangan dengan semangat perlembagaan. Kadang-kadang orang politik macam tu je, saudara. Agama pun boleh berpindah-pindah pendirian asalkan mendapat undi. Saya betul-betul kecewa dengan jawapan tu, dengan mengatakan seolah-olah tidak menjadi kesalahan kepada sesiapa saja untuk menggunakan nama Allah asalkan tidak untuk tujuan menghina. Sedangkan topik yang dibincangkan, adakah wajar kitab Injil ataupun Bible yang ingin diedarkan di tanah Melayu, di Semenanjung ni, membenarkan kata Allah bagi kata terjemahan kitab Injil, atau menggunakan kata Allah bagi kitab Injil berbahasa Inggeris? Kerana perdebatannya adalah di negeri-negeri di Persekutuan Tanah Melayu, di Semenanjung Malaysia ni, tuan-tuan, lebih mudah, kita tidak membenarkannya selama ini. Kecuali Sabah dan Sarawak, apabila mereka menyertai Malaysia pada tahun 1963, mereka tidak mahu tertakluk kepada undang-undang yang berkaitan dengan Islam agama persekutuan. Sebab itu kita tak pernah kata Islam adalah agama rasmi Malaysia. Kita kata Islam agama persekutuan. Berarti Sabah dan Sarawak tidak berada dalam vacuum semangat perlembagaan 1957. Jadi kalaulah Tuan Guru berpandangan bahawa tak salah bagi kitab Bible untuk menggunakan perkataan Allah sebagai merujuk kepada the God ataupun Tuhan dalam agama Kristian, berarti terhentilah semua perjuangan selama ni. Yang selama kita berjuang bertahun-tahun untuk menjadikan bahawa perkataan Allah eksklusif bagi kegunaan orang Islam, manakala God boleh digunakan oleh orang Kristian dalam terjemahan yang lain, atau menggunakan perkataan Tuhan yang Esa ataupun yang Esa. Saya pun malas nak fikir benda ni, tapi untuk saya secara peribadi, saya menyokong perjuangan untuk mengatakan bahawa kita tidak membenarkan penggunaan kata Allah selain sebagai Tuhan yang satu dan Esa bagi orang Islam. Manakala agama-agama lain, gunakanlah status quo yang ada, di mana Tuhan dalam Tuhan bagi ajaran Kristian boleh digunakan perkataan the God seperti mana yang mereka gunakan selama ini.